Assalamualaikum semua. Nama saya Afrin Syauqi. Afdalin Syauqi. Sering nama baru kan. Ada di Gaza, budak-budak panggil saya Amu Afdalin. Budak-budak tadika. Saya macam mana nak cakap? Saya membuka mata saya tentang isu Palestin ni tahun ini. Saya dah dengar pasal isu Palestin ni bertahun-tahun lamanya. Kawan saya berada di flotilla yang kena tahan dengan Israel. Tapi pada ketika itu kita macam kesian dia kan, kesian betul kita relax kan, layan PS3 ke apa ke. Macam biasa kita dengar, kita macam Allah kesiannya. Okay, jom keluar pergi jom. Biasa. Tapi tahun ini ada satu perbezaan. Saya tak tahu kenapa. Saya berjumpa dengan seorang kawan saya jumpa di kelas bisnes. Kita ada attend business class. Dan dia duduk sebelah saya. Yang peliknya Mamat ni, dia ni datang business class tapi dia dah jutawan kan. Sekali bila saya tahu dia jutawan, dia kata, kau buat apa datang kelas ni kan? Taklah, dia kata dia selama ni dia kaya pasal dia invest. Dia sebenarnya tak tahu buat bisnes. Dia kata dia pandai invest saja. So mak mertua dia marah pasal dia keluar rumah, hasil rumah je. Duit dia buat di macam stock exchange. So oleh kerana mak dia marah, dia beli satu bisnes. Mak mertua dia marah, dia beli satu bisnes. Sekarang dia tengah nak belajar macam mana nak mengerjakan bisnes tu. So orang ni saya cakap pelik sangat. Dan kita pergi kelas bisnes pasal macam mana nak memajukan bisnes kita lagi apa benda. Dan sahabat saya ni pula, dia pergi holiday. Okay, masa tu masih lagi kita kenal. Dan saya dekat dengan dia pasal saya suka orang pelik-pelik kan. Saya kalau orang normal sangat pun macam okay, whatever kan. Tapi yang pelik-pelik ni macam nariknya kau ni kan. So satu hari dia pergi holiday. And then dia pergi holiday ke Gaza. Dia pergi holiday, bukan holiday, dia kata dia apa, dia pergi ke Gaza untuk membina masjid di sana. So dia pergi ke sana, dia balik. Bila dia balik Malaysia, dia cerita. Dia duduk depan saya, dia cerita macam kata, Masya Allah, tempat ni dia macam orang yang baru jatuh cinta bercerita. Dia bercerita kat saya macam dia pergi satu tempat, macam kalau kita kecil-kecil, macam kita pergi Disneyland lah. Kita describe Disneyland tu, oh Disneyland ni best gitu kan. Dia pergi Gaza, dia balik, dia cerita kat saya macam tu. Dia punya, and then dia cakap pasal orang yang paling dia selalu sebut adalah orang yang sangat baik. Orangnya peramah, orangnya macam ni. Yang cakap, ada ke orang macam ni kan? Kan kat KL pun susah nak cari orang peramah kan? Assalamualaikum. Dia kan, itu. And then kita macam, okay, tak apa dengar lagi cerita. Dia kata dia punya tahap jatuh cinta. Dia kata dia dapat jumpa Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Dia kata, dia tanya dekat Perdana Menteri, boleh tak kalau saya nak berpindah ke Gaza? Dia cakap, Perdana Menteri dia cakap, awak tak perlu, dia kata tak perlu buat apa-apa visa ke apa ke, pertukaran kerakyatan ke apa ke, pasal ini tanah anda ke, tanah orang Islam. Kamu datang je, ini memang tanah kamu datang sini, kata. Dengan tangan terbuka. Jadi saya cakap, kau ni serius ke? Kau ni kan, kita punya tanggapan tentang bisnesman dan juga tanggapan kita pada orang jutawan ni kan, dia mesti mengejar duit, kan. Tapi kita tanggapan saya dah jadi terpusing bila dia terjumpa dengan Palestin. Dia punya cinta taksub dia kepada Palestin. Dia cakap macam ni lah, dia kata, pada ketika itu dia cakap, satu hari nanti bila saya habis dengan kerja-kerja saya di sini, saya akan pindah ke Gaza. Dia cakap nak bawa anak dia. Dia ada seorang anak dengan isteri. Lepas tu, lepas kita borak tu, kita macam Masya Allah. Masa tu dah tiba-tiba Palestin ni
dalam kepala saya dah macam Palestin. Tapi balik macam okey Palestin tidur Palestin sikit je. Bangun buat kerja lagi, buat Maharajalah Omega, buat apa rehearsal ni. Okey, dan tiba-tiba hari di mana Gaza mula diserang, iaitu pada awal Muharram. Pada ketika itu dia call saya. Dia kata, saya tanya Syekh, mana Syekh? Dia dekat Portugal. Dia tengah berholiday dengan keluarganya. Bila dia dengar yang Gaza kena serang, dia dia mengambil keputusan untuk cut short holiday dia and pergi masuk ke dalam Gaza sewaktu perang. Aku cakap, kau dah gila ke apa ni, tengah perang tu. Aku cakap kan, sabarlah kan, relax. Kalau nak tolong, kita tunggu bila dah tak perang dan lepas tu kita masuk tolong. Dia punya tak betul, dia punya ni. Dia tengah dengan anak dia dengan wife dia. Semua dia angkut anaknya, wife dengan anak dia tinggalkan kat Mesir. Kan? And then lepas tu dia sendiri pergi masuk ke Rafah melalui tunnel antara, kan kalau Rafah tu sama ada masuk gate dia atau secara haram masuk ke tunnel dia orang. Dia masuk tunnel pasal dia dah berkawan dengan Brigade Al-Qassam pada ketika itu. Bila dia sampai ke sana, dia cakap kat kawan-kawan Al-Qassam dia, saya nak join Al-Qassam lawan. Saya pun macam okey, ingat kau nak pergi sana nak tolong-tolong orang apa, kau nak pergi lawan, dia cakap. Ya, dia kata dia pasal dia kata dia sangat sayang sangat dengan bumi. Dia kata and then pasal dia cerita kat saya, masa dia pergi holiday pada kali pertama tu, dia sempat berjaga sempadan bersama Al-Qassam. Dia telah diberi kebenaran untuk bersama dengan Al-Qassam menjaga sempadan. Dan pada ketika itu dia rasa macam terpanggil, inilah benda yang saya nak dalam hidup saya, nak menjadi seorang mujahidin. Tapi dia diberitahu requirement nak menjadi mujahidin. Dia kata minimum requirement, dia kata kan, ialah 6 bulan sembahyang subuh berjemaah tak tinggal. Okey, tanya diri kita boleh berjemaah subuh 6 bulan? InsyaAllah boleh. Semua yang dan yang kena tahfiz Quran, kena buat semua yang fardu, buat semua yang sunat. Dan ada few other kriteria. Dan bila you ada kriteria ini, you akan dipertimbangkan untuk menjadi seorang mujahidin oleh imam masjid di mana you pergi. Selalunya Qassam ni dipilih daripada masjid-masjid. So baru dipertimbang. Ramai orang yang dah fulfill kategori-kategori ni semua pun kena reject. So tapi dia punya gila, sampai Qassam pun panggil dia gila. Your friend crazy. Bomb come here, he run there. So dia cerita saya, dia kata satu malam dia tengah tidur, bom 50 meter je dekat dia. Saya cakap kau ni kenapa lah. Tapi apa yang saya dapat tiba dan kawan-kawan dia di sana sanggup, dia macam ni. Yang Qassam yang lain yang tak bagi tahu dia kata macam ni. Sebenarnya apa yang si kawan saya tu tak tahu, yang kawan-kawan lain tu, yang Qassam tu, semua kerja dia nak protect dia je sebenarnya. Kau ni dah menyusahkan aku lah pula. Kan aku tengah nak lawan Israel ni, kau pula aku nak kena jaga kan. Tapi dia kata pasal semangat kan, semangat dia orang bagilah ikut sekali. Bila time perang, dan dia kata bila time perang okey boleh sekali, tapi selalunya nak masuk Qassam susah. Dengan kita nak jadi Qassam je tak boleh, mesti fulfill requirement. Pasal orang-orang yang menjadi Qassam ni semua mencari syahid, dan orang syahid ni orang terpilih. Banyak-banyak benda. Dan pada ketika itu dia cerita dia call saya daripada Gaza masa perang hari ke-4 ke-5 dia call saya, bro kau punya tempat tidur hampir kena bom bro. Kan dia bukan cakap macam takut, macam seronok kan.
habis tu, oh Masya Allah, dia kata. And dia kata, kita orang nampak Israel seronok bro. Pasal dia orang kata dia orang dah dekat dengan syahid. So bila yang buat saya betul-betul macam rasa tergerak kan nak ke Palestin, apabila di hujung perbualan tu kawan saya minta saya doakan dia mati syahid. So kita biasa dengan orang cakap kan pasal mati syahid, tapi bila kawan kita minta kita doa, berat. Kita nak doakan dia, tapi kita macam ni lah, kita doakan dia, ya Allah tolonglah bagi sahabat saya mati syahid selepas hidup dengan lama. Kita nak nyawa dia panjang kan, kita kawan kita. Alhamdulillah berjaya pasal dia masih hidup. Dan pada ketika itu tumpuan saya 100% tiap-tiap malam. Kalau ada beberapa orang staff saya kat sini tahu, tiap-tiap malam saya tak tidur. Saya kerja saya study pasal Palestin dan Israel. Apa berlaku, apa masalah, konflik ni bermula macam mana. Tengok YouTube video, tengok semua, baca informasi dari internet dan buku untuk memahami apa yang berlaku dan bila dah baca, dah tengok, dah benda, dia tinggal satu benda je lagi, pergi sana. Dan bila tapi masa tu tak cakap lagi nak pergi sana, baru macam tapi dah hati dah macam saya kena pergi sana ni, nak kena tengok apa yang berlaku dan apa yang kita boleh bantu. Dan bila saya start posting di Facebook, ramai orang yang start berborak dan respon tentang Palestin dari Facebook saya. Dan kita orang pada ketika itu saya banyak mencuri posting-posting daripada Asal Sharif. So, itulah informasi yang terkini yang saya dapat dan yang saya kongsikan di fanpage saya. Dan daripada situ ramai yang bertanya macam mana kami nak membantu, macam mana kami nak membantu. Dan pada ketika itu saya kongsikan Asal Sharif punya cara-cara membantu Palestin melalui bank account. Dan ramai juga aman Palestin pada ketika itu semua. Okey. Kemudian saya pergi ke sana, saya pergi ke Gaza. Dan yang bawa balik ni, saya sangat berat hati meninggalkan Palestin. Saya tak tahu apa yang berlaku. Mungkin saya macam kawan saya juga rasa sangat macam, saya cakap kat Ustaz Aris kan, saya rasa macam saya pergi Palestin ni macam saya balik kampung. Saya rasa sebelum tu nak pergi Palestin tu ketak ni takut ni, tapi muka macam confident je. Yes, muka kena yes kan. Pasal kamera ambil gambar kan, yes. Tapi dalam hati ni, alhamdulillah, hanya Tuhan yang tahu. Kita memang macam betul, tak tahu pergi balik ke tak balik kan, dengan macam-macam ni kita dekat Mesir tu kan, masa nak on the way tu Rafah Gate tu, berhenti tu tank satu kat sini kat muka. Okey, lepas tu tengah minum teh ni ada kereta yang bawa machine gun kat belakang tu kan. Selalunya tengok kat PS3 je, ingat kata betul ada sebenarnya kan. So okey, tapi dan di Mesir rasa macam ni betul aku nak masuk war zone ni memang tu. Masya Allah, masuk Palestin first kali kawan saya bawa saya ke satu ruin yang kena tembak F-16. Hancur rumah tu, hancur satu blok, hancur malam-malam ni, bukan nampak apa pun tapi dia tunjuk ini. Dan macam bila saya tengok macam first perkenalan saya adalah saya nampak satu bangunan yang telah dia F-16. Sepatutnya